Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya panjatkan rasa syukur kerana pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam majlis penerangan kita di peringkat Pakatan Harapan. Dan antara aspek penting kita tahu bahawa kita menghadapi pilihan raya negeri dan di peringkat negeri Melaka ini pada hari Isnin yang lalu kita sudah melihat penamaan calon di peringkat Pakatan Harapan itu, 28 daripada calon itu. Dan kehadapan ini antara aspek yang penting harus kita berikan keutamaan. Di samping dalam tempoh ini hari Selasa dan esok kita akan memperkenalkan calon-calon kita. Dan di antara aspek penting yang selalunya kita perkenalkan calon-calon kita ini adalah di kalangan calon-calon yang muda. Pakatan Harapan memperkenalkan lebih daripada 64% daripada calon-calon kita di bawah usia 50 tahun. Dan kita juga mempunyai 10 orang calon-calon di kalangan anak muda yang berusia di bawah 40 tahun di samping calon-calon daripada wanita. Kerana bagi kita, peranan golongan muda ini cukup penting kerana mereka adalah sumber kepada aspirasi bagi membangunkan negeri dan juga membangunkan negara kita. Kerana asas ini adalah satu asas yang penting kerana golongan muda ini punya tenaga, punya pengetahuan dan mereka mampu untuk memacu Melaka pada masa akan datang. Sebab itu di antara aspek yang penting juga pada esok hari Pakatan Harapan akan melancarkan apa yang kita panggil sebagai pelan tindakan maju bersama harapan. Pelan tindakan ini cukup penting bagi kita kerana dia juga merangka tindakan-tindakan yang akan kita ambil bila kita diberikan mandat oleh rakyat secara keseluruhan itu. Sebab itu aspek-aspek yang berkaitan dengan kesihatan, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan kestabilan politik kita adalah suatu aspek yang cukup penting. Sebelum kita memaju ke hadapan, kita juga harus melihat apa yang telah kita lakukan 22 bulan yang lalu dikala kita mentadbir kerajaan negeri. Saya yakin bahawa fokus Pakatan Harapan dikala kita mentadbir kerajaan negeri rakyat secara keseluruhan. Sebab itu perkara pertama antara yang saya lakukan adalah hari bertemu rakyat. Hari bertemu rakyat yang kita lakukan adalah di mana prosesnya adalah kita mendengar pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh rakyat di seluruh negeri Melaka. Kerana bagi kita sebagai kepimpinan, antara tanggungjawab kita adalah mendengar masalah-masalah rakyat. Kita bukan sekadar berbicara, tetapi dalam masa yang sama kita sudah melaksanakan 22 bulan itu tanpa kita gagal. Setiap minggu rakyat secara terbuka boleh hadir bertemu dengan Ketua Menteri dan mengemukakan pandangan-pandangan mereka dari pelbagai sudut. Sama ada isu kebajikan, isu kewarganegaraan, isu yang melibatkan keusahawanan, isu yang melibatkan pendidikan, isu yang melibatkan kehidupan seharian mereka, termasuk isu-isu yang melibatkan pembangunan-pembangunan pada masa depan untuk kesejahteraan rakyat negeri Melaka itu. Dan di samping saya tak nafikan, fokus kita dalam Pakatan Harapan 22 bulan itu masih ada lagi beberapa perkara yang tertangguh, termasuk dalam soal yang melibatkan kesihatan dan juga pendidikan untuk rakyat itu. Kita dulu sudah meluluskan Kad Sihat Melaka di mana kita mahu menyediakan sesuatu bajet untuk kita berikan kepada rakyat supaya mereka mendapat perkhidmatan kesihatan, rawatan kesihatan yang lebih baik. Tetapi kita tertangguh kerana kerajaan kita itu tidak dapat bertahan lama kerana mandat itu sudah dikhianati. Tetapi kita yakin bahawa dengan mandat baru yang diberikan oleh rakyat negeri Melaka ini, kita boleh meneruskan apa yang kita panggil sebagai Kad Sihat Melaka itu kerana peruntukan itu boleh digunakan untuk memastikan bahawa rakyat mendapat rawatan yang terbaik dari segi kesihatan, apatah lagi bila kita berdepan dengan COVID-19. Begitulah juga dengan pendidikan. Saya tak nafikan bahawa dikala Pakatan Harapan memimpin, kita sudah memberikan banyak ruang kepada institusi pendidikan kita. Kerana bagi saya, pendidikan ini tanpa mengira warna kulit. Semua anak-anak kita adalah anak-anak Melaka yang harus diberikan pendidikan sempurna. Kerana kalau kita mahu negeri kita maju, kita mahu negara kita maju, kita mahu masyarakat kita harmoni, asasnya adalah pendidikan yang terbaik kepada rakyat itu. Sebab itu dulu kita wujudkan apa yang kita panggil sebagai Beasiswa 2020. Di mana kita mahu mengumpul sejumlah dana sebanyak 10 juta ringgit dan kita mahu
memastikan bahawa anak-anak kita mempunyai kemahiran teknikal, termasuk kemahiran dalam media baru, kerana kita tahu bahawa keusahawanan dan ekonomi hari ini banyak menggunakan media-media baru ini supaya produk kita ini bukan sahaja boleh kita tembusi pasaran kita di Melaka, tetapi di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Sebab itu kalau kita melihat pelan tindakan menuju kemajuan bagi Melaka ini, maka saya fikir bahawa maju bersama harapan itu adalah sebahagian daripada pelan tindakan yang kita berikan keutamaan, terutamanya dalam aspek kebajikan kepada rakyat itu sendiri. Sebab itu bagi saya dana COVID-19 itu adalah cukup penting dan ini harus diberikan keutamaan. Kerana apa? Kerana kita boleh melihat bahawa kita hampir 2 tahun kita terpaksa duduk di rumah, keusahawanan kita terpaksa kita hentikan, banyak di kalangan kita sudah hilang pekerjaan. Golongan B40 hari ini sudah menjadi B50. Sebab itu keutamaan ini harus kita berikan, di mana dana daripada kerajaan negeri ini harus diberikan keutamaan kepada kumpulan-kumpulan SASA ini. Sama ada dia melibatkan kebajikan rakyat, sama ada dia merupakan bantuan mikrokredit kepada kumpulan keusahawanan, usahawan-usahawan kecil ataupun usahawan di industri kecil dan juga sederhana. Di samping dalam masa yang sama, kita juga harus menilai balik proses-proses di peringkat kerajaan negeri untuk kita memastikan bahawa industri kita boleh dipacu bagi menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Dan saya fikir ini harus kita lakukan di peringkat kerajaan negeri, di samping kita harus juga membantu usahawan-usahawan di dalam industri pelancongan. Terutamanya kita di kawasan Bandar Melaka, kita tahu bahawa industri kita banyak dipacu oleh sektor pelancongan ini. Dan sudah barang pasti keusahawanan di sektor pelancongan ini mesti dibantu dan dipastikan bahawa proses bagi memudahkan mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi itu harus diberikan perhatian oleh kerajaan negeri. Di samping itu saya tidak nafikan antara aspek penting juga adalah kestabilan politik kita. Kita harus melihat bahawa kita mesti mewujudkan satu kestabilan politik. Antaranya kalau kita melihat adalah Akta Anti Lompat. Mesti kita perkenalkan bagi memastikan bahawa mandat yang diberikan oleh rakyat itu bukan sekadar dijaga oleh ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Bukan sekadar dijaga oleh kerajaan negeri. Tetapi mereka mesti dijaga dengan peraturan dan undang-undang. Supaya bagi memastikan bahawa mandat itu boleh kekal, kestabilan politik kita ada, kerana kita tahu bahawa asas ekonomi dan pentadbiran kerajaan negeri itu banyak ditentukan oleh kestabilan politik di peringkat negeri Melaka. Dan rakyat juga berperanan. Kita tahu 20 hari bulan di mana hari kita mengundi. Saya menyuruh dan merayu kepada rakyat Melaka. Kenapa kita perlu mengundi? Kita mengundi 20 hari bulan bukan untuk tempoh 1 tahun. Kita mengundi pada 20 hari bulan ini untuk memilih pemimpin bagi kerajaan melaksanakan tugas mereka untuk tempoh 5 tahun akan datang. Jadi sudah barang pasti ini penting kepada kita. Untuk masa depan kita, masa depan kehidupan kita dan masa depan generasi kita. Sebab itu saya merayu kepada kita semua. Jangan lupa 20 hari bulan, kita keluar mengundi melaksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat negeri Melaka. Pilihlah pemimpin yang selalu Pakatan Harapan tegaskan bahawa pemimpin mesti mempunyai kecekapan, kebertanggungjawaban, mesti mempunyai ketelusan. Ini adalah asas-asas yang kita bina dalam Pakatan Harapan ini. Kita bukan sekadar bercakap, tetapi kita sudah memimpin Melaka 22 bulan dan kita sudah buktikan dalam tempoh 22 bulan itu asas-asas ini adalah asas-asas yang penting yang sudah kita perkenalkan dalam sistem kita. Sebab itu, saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jangan kita lupa bahawa tanggungjawab kita ini adalah penting untuk negeri dan juga negara kita. Dan di akhir kata, saya ucap terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada malam ini. Jangan lupa maju bersama harapan. Jangan lupa mengundi Pakatan Harapan. Jangan lupa kita hadir mengundi pada 20 hari bulan November. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ianya memberikan
makna yang baik kepada negeri, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada negeri dan juga kepada Malaysia tercinta. Terima kasih saya ucapkan bagi mereka yang meluangkan masa untuk bersama dalam program kita pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada semua. Saya doakan semua di kalangan kita sentiasa selamat, sehat dan ceria selalu. Terima kasih.